Saya hari ini ada sedikit kenyataan yang saya nak buat mengenai isu bayaran kepada kontraktor-kontraktor yang menyediakan perkhidmatan di sekolah-sekolah kerajaan. Sebelum ini saya telah membawa isu berkaitan dengan banyaknya syarikat-syarikat dan kontraktor-kontraktor perkhidmatan kebersihan, keselamatan dan makanan bermasak di sekolah-sekolah yang masih belum menerima bayaran daripada Kementerian Pendidikan untuk membolehkan mereka membayar gaji pekerja-pekerja mereka mengikut Perintah Gaji Minima yang berkuat kuasa sejak 2016 lagi. Saya telah menimbulkan isu ini beberapa kali kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Saya juga telah membawa isu ini kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia kerana pihak Kementerian Sumber Manusia telah mengambil tindakan saman kepada kontraktor-kontraktor yang gagal membayar gaji minima kepada para pekerja mereka. Saya nak tegaskan bahawa syarikat-syarikat ini, kontraktor-kontraktor ini yang boleh dikatakan hampir semuanya adalah syarikat kecil dan sederhana Bumiputera. Bukan mereka sengaja tak mahu membayar mengikut kadar gaji minima, tetapi mereka tidak mampu untuk membayar mengikut kadar gaji minima kerana kerajaan sendiri yang bayar kepada mereka tidak mengikut kadar gaji minima. Bila kerajaan bayar tak cukup, maka syarikat itu pula tak cukup duit untuk bayar kepada pekerja. Jadi hari ini saya nak menyatakan rasa kesal saya kerana nampaknya Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pendidikan masih tidak mempedulikan nasib syarikat-syarikat kecil dan sederhana Bumiputera ini. Nampaknya kerajaan masih terus menyaman mereka, walaupun sebenarnya yang gagal membayar kadar sebenar ialah kerajaan sendiri. Saya dimaklumkan bahawa setiap kali kontraktor membawa perkara ini kepada Kementerian Pendidikan, jawapan yang mereka perolehi ialah bahawa Kementerian Kewangan tidak menurunkan bajet lagi. Dan kalau kita nak tengok sekarang ni dah hampir hujung tahun, apa yang bajet tak turunnya? Janganlah layan kontraktor Bumiputera ni macam bola sepak. Pergi ke Kementerian Pendidikan, disalahkan Kementerian Kewangan, kemudian disaman pula oleh Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Kewangan sepatutnya segera pastikan bahawa dana yang diperlukan diturunkan kepada Kementerian Pendidikan. Dan Kementerian Pendidikan pula kena berhenti memberikan alasan bahawa Kementerian Kewangan tidak memberikan dana yang secukupnya. Semua ini sepatutnya diselesaikan di peringkat dalaman kerajaan tanpa membebankan kontraktor-kontraktor yang berkenaan. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia, saya mohon sangat, saya minta sangat dan saya desak supaya berhentilah menyaman kontraktor sebab masalah ini, masalah yang kita hadapi ini bukannya daripada kontraktor. Tetapi masalah sebenar kita ialah kegagalan Kementerian Kewangan dan Kementerian Pendidikan memastikan bayaran penuh sewajarnya dibuat. Jadi janganlah apabila kegagalan itu daripada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan, tapi Kementerian Sumber Manusia bertindak mengambil tindakan undang-undang kepada kontraktor-kontraktor berkenaan. Hari ini saya dapat maklumat, ada satu lagi syarikat di Pulau Pinang. Ini saya bacakan, ni ada salinan notis samannya. Satu syarikat di Pulau Pinang yang diberikan notis saman untuk hadir ke Pejabat Tenaga Kerja di Butterworth pada 12 Disember yang akan datang. Pengusaha syarikat itu dapat saman sebab tidak mampu bayar gaji minimum mengikut kadar yang ditetapkan. Ini kalau saya baca ni, notisnya jelas. Dia kata, kamu adalah dengan ini disaman untuk hadir di Pejabat Tenaga Kerja Butterworth, Aras 2, Anjung B, Wisma Persekutuan Seberang Perai Utama, Jalan Bertam, Kepala Batas, pada 12 Disember untuk menjawab aduan yang dibuat terhadap kamu. Dan antaranya ialah baki gaji minima daripada Mei 2022 hingga Disember 2022. Ada 3 kali timbul dalam saman ini. Ini bagi saya satu perkara yang tak adil. Tunggakan ini kerajaan yang tak bayar. Bila kerajaan tak bayar, macam mana nak expect kontraktor ni untuk bayar kepada pekerja dia? Tapi malangnya apabila kontraktor tak mampu nak bayar, akibat daripada kegagalan kerajaan, yang kena samannya ialah kontraktor juga. Ini satu kezaliman bagi mereka. Dan saya merasakan kerajaan mesti melihat perkara ini dengan lebih serius. Bagi saya, ini adalah satu lagi intimidasi menggunakan undang-undang. Kali ini ia dikenakan kepada pengusaha-pengusaha syarikat yang majoritinya SME, Bumiputera dan ribuan pekerja
yang juga kebanyakannya Bumi Putra. Sedangkan punca asal masalah ini ialah kegagalan kerajaan memberikan bayaran mengikut kadar yang betul daripada asalnya lagi. Jadi saya menggesa agar Kementerian Sumber Manusia serta-merta menghentikan semua tindakan undang-undang selagi mana Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan tidak menyelesaikan bayaran kepada kontraktor. Yang kedua, saya juga menuntut agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan menyelesaikan semua tunggakan bayaran yang berkaitan dengan perintah gaji minima segera sebelum hujung tahun ini. Jadi itu kenyataan saya. Terima kasih banyak-banyak.